Radio Malaysia Kedah FM. Cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Oh sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama, hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang diucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Masih lagi terus bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM. Dan juga terima kasih rekan setugas Jamil Isa yang menemani anda dari pukul 12.30 hari sampailah pukul 6 petang. 6 jam bersama dengan anda semua. Dan seperti juga saya nak wawar kepada anda yang mana Kedah FM akan bersiaran 6 jam dari pukul 6 pagi sampai 12.30 hari, 12.30 hari sampai pukul 6 petang, 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Dan seperti biasa juga setiap hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan juga Khamis sama-sama kita ikuti untuk Nasihatul Taslim terbitan Hamdan Dain. Dan untuk PKPD secara pentadbiran di Kota Star ni kita ada perubahan sedikit yang mana kita akan bersiaran secara dalam talian akan bersama dengan penceramah kita. Dan juga kita buatkan live Facebook untuk anda. Live Facebook juga secara audio sahaja kita berikan untuk anda. Jadi bolehlah share pada rakan-rakan anda untuk sama-sama dengarkan. Walaupun anda yang berada di luar kawasan utara juga boleh turut bersama kami di live Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Dan petang ini kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Faizul Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat sana? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Ini untuk petang ni kita nak berkisahkan berkenaan dengan daripada Tauhid yang berkenaan dengan sifat qidam Allah. Jadi saya akan terus berikan kepada Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Terima kasih kepada DJ yang bertugas ke Renova. Ya. Dan hari ini kita lain daripada yang lain. Betul. Yang mana kita secara orang kata apa? Call lah. Betul. Kepada penerbit Hamdan Dain, kepada seluruh pimpinan, kepada seluruh masyarakat, semua lapisan masyarakat, alhamdulillah pada hari ini kita sambung perbincangan kita kitab Misbahul Munir pada muka surat yang ke-15 pada tajuk yang berkaitan dengan sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Uraian sifat yang kedua iaitu qidam. Qidam Allah Ta'ala. Erti qidam itu sedia. Baik. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, di situ ada tiga perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama yang berkaitan dengan ketuhanan, yang kedua berkaitan dengan kerasulan, dan yang ketiga perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara sam'iyah yang dikhabarkan oleh Rasul wajib diimani. Jadi kita dalam tajuk yang pertama iaitulah yang berkaitan dengan ketuhanan. Wajib kita mempelajari dan meyakini Allah Ta'ala yang bersifat dengan wujud. Yang pertama. Jadi, adakah ada Allah Ta'ala dengan adanya kita sama? Jawapannya tidak. Maka, datangnya akidah yang kedua wajib dipelajari, iaitulah Allah bersifat dengan qidam, iaitu sedia. Kita semua ni ada, tapi baru makhluk ni. Adapun Allah Ta'ala adanya dengan sifat sedia. Bukan baru. Baik, kita tengok pembahasan muka surat 15, kitab Jawi, Misbahul Munir. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala. Tidak terima baru. Jadi ini adalah kewajipan di atas tiap-tiap kita, tiap-tiap individu Muslim, menjadi kewajipan syarak di atas tiap-tiap kita. Syarak iaitu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil syarak hakiki. Syarak majazi iaitulah yang disampaikan hukum itu oleh Rasul. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap kita daripada mukallaf mengetahui, mukallaf orang yang telah cukup umur dan berakal. Wajib mengetahui, yakni wajib kita kena mempelajari sehingga mengetahui
Tahu itu dengan makna yakin dalam hati. Kejak pegangan dalam hati kita. Tidak ada ragu-ragu. Serta mengaku dalam hati akan tentu sungguh sedianya Allah Ta'ala itu tidak terima baharu. Mana kita tahu? Daripada khabaran firman Allah Ta'ala. Daripada huwal awwalun. Huwal awwal artinya ialah Allah Ta'ala yang sedia. Maksud awal di sini, sebelum daripada ada makhluk, Allah Ta'ala telah wujud. Tanpa dijadikan oleh sesiapa. Itu bezanya ada kita dengan adanya Allah Ta'ala. Ada kita baru. Allah Ta'ala menjadikan kita. Adapun ada Allah Ta'ala sedia. Tidak ada yang mencipta Allah Ta'ala. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Itu maksudnya qidam. Yakni, ada Allah Ta'ala tu sebelum daripada makhluk ini ada. Maksud sedia itu sebelum daripada makhluk ni ada, Allah Ta'ala telah wujud. Tanpa dijadikan oleh sesiapa. Inilah sifat ketuhanan yang tidak ada pada yang lain kecuali daripada Allah. Ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat ni berkait dengan sabit, berkait dengan Allah yang Maha Termulia. Tuhan Allah Ta'ala itu tetap telah ada sebelum daripada adanya kita. Maka sedia itulah dikatakan sifat qidam. Baik. Jadi, inilah sifat ketuhanan yang wajib kita imani. Dan tidak ada sifat ini melainkan ada kepada Allah semata-mata. Jadi apabila kita sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan itu ialah Tuhan kita yang sebenar, yang memiliki sifat istirna, terkaya, istiqar, semua makhluk menumpang Allah Ta'ala, dan memiliki sifat kamalan, kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan Allah, iaitu sedia, bukan baru. Baik. Jadi sedia itu yang lawan bagi baru. Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, Allah Ta'ala itu sedia, bukan baru. Tidak baru sekali-kali. Tidak baru inilah dinamakan istihalah. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu sungguh Tuhan sedia itulah dinamakan dia wajib padamkan. Jadi, akal kita menghukumkan Allah mesti sedia. Allah mesti tidak baru. Itu wajib di atas tiap-tiap kita meyakini perkara yang tersebut. Dan pengakuan di dalam hati dengan tentu tidak baru itulah dinamakan mustahil pada akal. Inilah dinamakan mustahil. Mustahil Allah baru. Maka kita wajib yakin Allah sedia, tidak baru. Dan makna sedia itulah ialah barang yang ada, yang tiada didahului oleh tiada. Atau dikatakan barang yang ada, tiada ada permulaan bagi adanya. Jadi, sedia ni maksudnya bukan baru. Itu, orang kata apa, secara mudah kita nak faham, Allah Ta'ala sedia, bukan baru. Bukan macam kita makhluk ni. Maka sedia itulah, sedia Allah Ta'ala itulah dikatakan sedia yang zati. Yakni sedia yang bangsa, yang jenis zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi, qidam ini terbahagi kepada beberapa bahagi. Yang pertama, qidam zati. Yang kedua, qidam zamani. Yang ketiga, qidam idafi. Macam mana yang dikatakan qidam zati? Iaitulah sifat Allah Ta'ala. Sedia yang bukan baru. Ini sifat Allah Ta'ala yang kita nak bincang. Dan keluar daripada sedia yang zati ini dengan sedia yang zamani. Sedia zaman ini bukan sifat Tuhan. Sedia zaman ini yang makhluk. Apa dia sedia zaman ini? Artinya panjang dan lama masanya. Sekurang-kurangnya setahun. Contohnya macam mana? Kita sebut Gunung Jerai itu daripada mula-mula saya beranak sampai sekarang sedia di situ. Tak berubah-ubah. Itu orang panggil sedia dengan makna lama. Itu sedia zaman ini. Itu makhluk. Sedia Allah Ta'ala sedia yang zati. Bukan baru. Maka sedia ini
tidak dikehendaki pada perbicaraan ini. Jadi sedia Allah, sedia yang zati. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan baharu. Baik. Inilah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha termulia. Tidak ada pada orang lain, melainkan Allah sahaja yang sedia. Yang lain semua baru. Semua kita ni makhluk baru. Langit baru, bumi baru, manusia baru ada. Mana dalilnya? Iaitulah ayat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Jadi semua kita ni baru. Begitu juga dalil yang kita nampak dengan mata kepala. Ada orang tu dilahirkan tahun 80-an, ada tahun 90-an, ada tahun 70-an, ada tahun 60-an. Maka kita ni baru. Semua makhluk baru. Yang tidak baru, yang bersifat dengan sedia, hanyalah Allah semata-mata. Maka, dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tidak baru itu ialah kita fikir. Jadi kita perlu mengetahui dalil supaya kita tidak beriman secara taklid. Beriman secara taklid ni khilaf ulama. Setengahnya kata berdosa. Setengahnya kata iman orang yang tiru-tiru ni, yang taklid ni, tak terpakai, tak diterima. Na'udzubillah. Setengah kata berdosa, itu yang muktamad. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tidak baru itu ialah kita fikir. Saya kena ada dalil untuk meneguhkan keimanan pegangan hati kita. Mana bukti kata Allah Ta'ala bersifat dengan qidam? Iaitu kita fikir. Jikalau Tuhan tidak sedia, nescaya tentulah ia baharu. Dan makna baharu itu barang yang ada permulaan bagi adanya. Kalau Allah Ta'ala tak sedia, maka baharu macam kita. Kalau baharu macam kita, boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Kerana Allah itu asa tak berbilang. Tidak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah. Tak ada orang lain yang menciptakan Allah. Itu dalil, bukti kata Allah Ta'ala bersifat dengan sedia. Jadi ayat Quran jelas. Wal awal. Allah Ta'ala lah yang bersifat dengan awal. Sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala telah ada. Bukan baru. Kemudian kita fikir, Allah Ta'ala ini asa. Tidak ada yang menjadikan. Seperti firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu asa. Ahad. Jadi tidak ada lah yang menjadikan Allah Ta'ala. Baik. Secara kita fikir pula. Kalau Allah Ta'ala tak baharu, kalau Allah Ta'ala tak sedia, mesti baharu. Kalau baharu boleh ke tak? Tak boleh. Kalau baharu, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima kata Tuhan itu baru. Kalau Allah Ta'ala baru, alam semua ni tak boleh ada. Kerana tiap-tiap perkara baharu lemah. Lemah daripada menjadikan sesuatu. Macam kita lah. Kita lemah. Kadang-kadangnya macam kita ni lah. Berada dalam PKPD ni. Tapi sembahyang Jumaat pun tak boleh. Nak keluar daripada kota start pun tak boleh, lemah. Benda baru ni lemah. Tak kuasa kita ni. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tak sedia, tentu baru. Kalau baru, lemah. Kalau lemah, maka alam ni tidak boleh ada. Maka mustahil. Subhanallah. Maha suci Allah daripada bersifat dengan baru. Maka kesimpulan pada petang ni, kita baca secara ringkas lah. Panjang lagi. Kalau kita nak baca semua tu, masa tak mengizinkan. Jadi kesimpulan kita, yang kita bincang pada hari ini, Allah mesti bersifat dengan sedia. Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, lagi pula khidam, sedia. Ini cara susunan yang disusun oleh ulama. Yuqaddimul aham, summa aham, didahului yang terlebih penting,
kemudian disusuli dengan perkara-perkara yang seterusnya. Jadi yang penting sekali pembahasan dalam pembahasan bab sifat Allah Ta'ala ini, yang pertama kita wajib beriman Allah Ta'ala itu wujud, ada. Kemudian dibahas, adakah ada Allah sama dengan ada kita makhluk? Tidak. Kerana Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, sedia. Apa maksud sedia? Bukan baharu. Bukan baharu, tidak baharu, tidak dijadikan oleh sesiapa. Jadi, wajib kita yakin Allah Ta'ala itu sedia, yang mana buktinya jelas daripada dalil Al-Quran wal awal, begitu juga dalil akal yang kita fikir. Kalaulah Allah Ta'ala tak sedia, tentu baharu. Kalau baharu, tentu lemah seperti kita. Jikalau lemah, alam ni tidak boleh ada, maka itu semuanya kita tak boleh terima. Jadi wajib kita beriman Allah sedia, tidak baharu. Allah Ta'ala itu sedia, tidak baharu. Wajib kita beriman macam tu. Peganglah. Kita peganglah pegangan ni sampailah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka khidam Allah Ta'ala ini dinamakan khidam yang zati, yang tidak ada permulaan, yang tidak dijadikan oleh sesiapa. Jadi, insyaAllah, asalnya setakat itu dulu. Kemudian, kita pergi kepada soalan lah, insyaAllah. Baik. Terima kasih, Zul. Baik, insyaAllah kita berehat seketika. Mungkin juga rakan-rakan kita nak ajukan persoalan. Anda semua boleh terus hubungi kami Anda semua boleh terus ke Facebook kami, Radio Malaysia Kedah FM, yang mana kita akan dapatkan soalan-soalan semua dari Facebook kami. Dan insyaAllah kita berehat seketika, terus bersama kami selepas ini, insyaAllah. Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam Bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam Bismi sekarang. Allahumma salli ala Muhammad Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa bijahihi indak urzuqna khairaz zuriyah وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد خير البرية وبجاهه عندك ارزقنا خير الذرية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Al-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihatul Tasnim di Kedah FM setiap hari Ahad hingga Khamis pukul 6 petang di Radio Malaysia Kedah FM.
Baik, terima kasih kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM kembali bersiaran dalam rancangan Nasihatul Tasnim terbitan Hamdan Dain, dan petang ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Fazirul Helmi ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Al-Syafi'i, pendakwah bebas, dan untuk tajuk petang ini daripada kitab Tauhid iaitu sifat kidam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda semua boleh terus hantarkan saja ke live Facebook kami Radio Malaysia Kedah FM. Okey, yang mana kita akan dapatkan soalan-soalan itu insya-Allah. Dan kita nak bersama dengan ni Ustaz, ada dua soalan yang dihantarkan oleh rakan kita ni. Datangnya daripada Muhammad Izzuddin dari Perak, Ustaz. Ya. Okey, antaranya soalannya adalah apakah makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, untuk soalan yang kedua pula, datangnya daripada Nurul Fatia Azrina dari Alostar. Dia kata kat sini, apa itu dalil dan dalil qidam terbahagi kepada berapa? Baik, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, apakah makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, pembahasan kita pada petang ini iaitu qidam. Allah Ta'ala sahajalah yang bersifat dengan sedia, tidak ada permulaan dan bukan baharu. Jadi persoalannya, apakah makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah? Yang pertama, makhluk itu ialah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk masih Allah yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan makhluk. Dan tiap-tiap makhluk itu dia baru dan dijadikan oleh Allah Ta'ala memiliki orang kata apa, tubuh, zat dan arat, sifat yang ada pada makhluk. Jadi perkara apa yang mula-mula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka perkara ini kita tak mengetahui melainkan dengan hadis, walaupun dikira lemah. Awaluma khalaqallah nuru nabiyyika, awal-awal makhluk dijadikan oleh Allah iaitu nur aku, kata Nabi SAW. Dan kebanyakan ulama dia berpegang dengan pendapat ini, walaupun kedudukan hadis ini diperbincangkan oleh ulama-ulama ahli hadis, ada yang kata lemah dan seumpamanya. Tetapi ada pun makhluk selepas daripada itu, wallahu a'lam. Kita tak perlu bincang sebab kita bincang di atas perkara yang usul, perkara pokok yang wajib kita kena mempelajari, kita kena imani. Jadi kalau benda ni, kalau kita tanya makhluk apa selepas daripada tu, ni tak faedah soalan kita macam tu. Sebab bukan tugas kita untuk kita nak buang masa membahaskan perkara-perkara yang tak wajib kita bahas. Contohnya, orang tanya, telur dulu ke ayam dulu? Kalau ayam, main mana? Kalau tak meletas kot telur. Kalau telur, main mana? Kalau tak ditelur oleh ayam. Jadi soalan ni adalah perkara yang tak perlu kita bincang. Yang kita kena bincang, perkara yang berkaitan dengan kewajipan-kewajipan seumpama kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain, itu kita perlu utamakan. Kemudian yang kedua, apa itu dalil dan apakah dalil qidam? Dalil ni perkara orang panggil bukti. Bukti yang menunjukkan kepada sesuatu perkara itu untuk meneguhkan perkara, untuk meneguhkan hati kita dengan pegangan yang kita pegang. Jadi dalam bab dalil ni, wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf mempelajari sifat Allah Ta'ala dan mempelajari dalil serta wajib beriman. Jadi dalil ni yang seperti kita sebut tadi penting untuk mengeluarkan diri kita daripada taklid. Taklid ni iman ikut orang. Macam orang tanya Allah Ta'ala ni ada ke tak? Ada. Mana dalil? Tak tahu. Tak boleh. Itu orang namakan iman taklid. Allah sedia tak? Sedia. Mana bukti? Tak tahu. Itu dinamakan iman taklid. Maka iman orang taklid ni berdosa. Yang muktamadnya di sisi pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, iman orang yang taklid, orang yang ikut-ikut orang ni dalam pegangan akidah ini dikira tidak sah, na'udzubillah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kewajipan kita mempelajari sifat Allah Ta'ala untuk faham, kemudian dalil untuk meneguhkan hati kita. Dan dalil ni diperintah oleh Allah Ta'ala untuk kita ni memikirkan. Fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu, hai orang yang memiliki akal. Itu
disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, dalil itu bukti untuk mengukuhkan hati kita. Untuk mengukuhkan pegangan kita. Apabila kita ada dalil, kita tak ragu-ragu. Maka, itulah dinamakan iman. Contoh, kalau kita ni tak tahu nak pergi kepada satu-satu tempat. Kemudian kita ikutlah waste ataupun location yang kita tengok dalam handset kita. Lepas tu kita pergi, sedangkan jalan tu telah dikatuk. Kita pergi juga. Sebab kita tak tahu. Apabila ikut, bahaya. Jalan tu dah katuk. Tapi dah kita tak tahu, kita ikut juga location yang ditunjuk. Tapi kalau kita tahu, kita tak ikut. Begitu juga dalam keimanan. Dalam keimanan ni, kita kena teguh hati kita. Supaya kita dikira sebagai orang yang mengetahui. Yang dikatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu. Annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Maksudnya kita kena belajar sampai tahu, sampai yakin. Dan nak yakin ni kita kena ada dalil. Supaya kita tak ikut-ikut. Dan ikut-ikut ni, taklid ni, berdosa ataupun imannya tak diterima, na'udzubillah, bahaya. Jadi, kita perlu ada dalil. Dalil ni ada dua. Yang pertama, dalil nakli. Dalil yang kita ambil daripada naqal, daripada Al-Quran, hadis. Yang kedua, dalil akli. Dalil terbagi dua, dalil nakli, naqal. Kita ambil dalam Quran ataupun hadis. Dan dalil yang kedua, dalil akli. Kita fikir hujah untuk menguatkan hati kita mengikut apa yang diperkatakan oleh Al-Quran. Maka terpecah pula kepada dua. Yang pertama, dalil ijmali. Yang kedua, dalil tafsili. Maka wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf. Wajib di atas tiap-tiap kita semua sekurang-kurangnya tahu dalil yang berkaitan dengan ketuhanan ni, sifat ketuhanan ni, iaitu dalil ijmali, dalil umum. Macam mana? Mana bukti kata Allah Ta'ala ada? Adanya alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada alam. Jadi alam ni tak boleh hadir sendiri. Allah yang menjadikan. Mesti Allah ada. Itu sekurang-kurang dalil yang dinamakan dalil umum. Yang kedua, dalil tafsir. Dalil secara detail. Kita boleh hurai secara terperinci. Contoh, mana bukti kata Allah ada? Adanya alam. Alam tidak boleh ada dengan sendiri. Allah yang menjadikan. Allah menjadikan alam ni dengan sifat qudrah. Dengan sebab ada iradah. Dengan sebab ada sifat ilmu. Dengan sebab ada hayat. Maka hayat, ilmu, iradah, qudrah mesti ada kepada Tuhan yang bersifat dengan wujud. Begitu juga petang ni dalil qidam. Maka dalil qidam ni kita pegang kepada dua dalil. Secara umum mesti wajib di atas tiap-tiap kita mengetahui dalil ijmali, dalil umum. Mana bukti kata Allah sedia? Iaitulah kita fikir. Kita hujah untuk mengkuatkan hati kita ikut Quran. Quran sebut huwal awal. Allah Ta'ala lah yang sedia. Jadi, akal kita kena fikir ikut Quran. Mana bukti kata Allah Ta'ala sedia? Secara umum, adanya alam ini dengan bukti Allah Ta'ala yang mengadakan. Jadi, Allah itu mesti sedia. Kalau baru, lemah. Macam kita ni, lemah. Kalau lemah, tidak ada alam ini. Maka, mustahil. Tak logik. Tak boleh terima. Itu dalil umum pada pembahasan sifat qidam. Dan dalil yang kedua namanya dalil tafsil. Dalil detail. Dengan sifat qidam ini. Wajib di atas tiap-tiap perjalanan dua marhalah kena ada seorang yang mampu menghuraikan dalil tafsir, menghuraikan dalil yang dikatakan dalil tafsir ini supaya melepaskan fardu kifayah kepada umat Islam. Apa bukti yang secara detail? Ni kita kena hurai secara detail. Mana bukti kata Allah Ta'ala sedia? Buktinya, kalau tak sedia, tentu baharu. Kalau baharu, ada orang yang menjadikan. Kalau ada orang yang menjadikan, boleh ke tak? Tak boleh. Pasal apa? Kerana mustahil daur, mustahil tasasul yang kita duk belajar di dalam kitab-kitab. Itu bahas panjang, tak sesuai. Dan tak sempat untuk kita hurai pada pertemuan yang ringkas ini. Wallahu a'lam.
Setakat tu saja Zuan. Baik, Alhamdulillah kita pun sampai ke penghujungnya. Mungkin juga ada rumusan daripada Ustaz sendiri, insyaAllah. Jadi apabila kita belajar dalam masalah yang berkaitan dengan khidam Allah Ta'ala, maka insaflah kita ni makhluk. Kita ni benda baru. Kita ni hamba Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayuhan nas, sekalian manusia, antum, kamu semua fuqara ila Allah. Kamu semua berhajat kepada Allah. Maknanya kita ni lemah. Tengok macam kami ni dalam kota Senak, PKPD. Zul. Tak boleh keluar mana. Allahu Akbar. Barulah kita rasa nikmat Allah Ta'ala buat selama ni kepada kita. Mahal semuanya. Kalau kita nak bayar, tak mampu kita nak bayar dengan nilai dunia ni. Contoh macam mana? Semayang Jumaat. Contohlah kalau tak boleh semayang sampai 15 kali lah. Kita nak masuk semayang tu. Kalau buat tiket 50 pun kita beli. Nak bagi dan Jumaat. Maknanya kita ni lemah. Apabila kita duduk dalam keadaan ni, kita insaf diri kita ni lemah. Kita ni lemah, tak tahu virus corona tu duduk di mana. Nak keluar pun takut. Kita nak berdepan dengan orang pun kita takut. Kita macam doktor yang kena di KMC. Kita tak sangka tempat yang begitu, tetapi dengan ketentuan takdir Allah, semuanya ada hikmah. Allah tak nak uji. Maka virus itu tersebar di KMC dan seumpamanya di kota Senak ni. Maka kita ni lemah. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan tu insaflah diri kita ni ada Tuhan, Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Maka wajib kita ni mentaati seluruh titah perintah Allah Ta'ala. Kerana Allah itu bersifat dengan sedia. Tidak ada yang lain yang bersifat dengan sedia, melainkan Allah semata-mata. Selain daripada Allah, semuanya baharu. Dan tiap-tiap perkara baharu itu, semuanya lemah seperti kita. Semuanya lemah. Contohnya, apabila kita pergi bayar bil apa, keluar dalam kota Senak ni, lengang. Kedai makan pun payah nak ada. Kalau kita tak PKPD ni mudah. Nak roti minum di mana, nak beli makanan di mana, ikut suka. Tapi ni siapa nak cari, nak minum pun, kedai katuk semua. Ada 1-2 kedai saja. Maknanya kita lemah. Maka insaflah diri kita. Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala memberi nikmat kehidupan, nikmat iman Islam. Begitu juga nikmat kehidupan kesihatan kepada kita, dan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala angkat musibah ini, terutamanya khusus ni Rihdah amnya di Malaysia dan seluruh dunia. Moga-moga Allah Taala selamatkan kita daripada musibah, dan Allah Taala pelihara iman Islam dan kesihatan kita semuanya. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Faizul Helmi, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Helmi Syafi'i, pendewa bebas untuk hari ini, Tauhid Sifat Qidam, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah Ustaz ya. Ada kesempatan kita jumpa minggu depan Dr. Khalil, insyaAllah. Minggu sekali lagi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM. Terus bersama kami di Kedai FM sehingga pukul 12.30 malam.